Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi pada kali ini dengan perkongsian bahagian A, soalan kertas 2 berformat SPM, penakulan matematik. Penakulan matematik sebenarnya adalah merujuk kepada kemahiran membuat penilaian dalam bahasa lain menggunakan ayat ataupun bahasa matematik. Sangat kurang pengiraan dalam bab ni. Kalau ada pun dekat bahagian C, itu pun yang hanya melibatkan didaksi ataupun aruhan. Okey, untuk bahagian ini, saya pecahkan kepada 4 pecahan. Yang pertama, pernyataan. Pernyataan merujuk kepada benar atau palsu, semua atau sebilangan, gabungan operasi ke atas pernyataan. Okey, yang kedua, implikasi. Yang ketiga, hujah. Dan yang keempat, didaksi dan aruhan. Okey, pernyataan. Pernyataan ialah ayat yang maksudnya sama ada benar atau palsu, tetapi bukan kedua-duanya. Kuantiti semua dan sebilangan pula. Okey, semua ialah pengkuantiti yang merujuk pada setiap objek atau kes. Sebilangan pula ialah kuantiti yang merujuk kepada sekurang-kurangnya satu objek atau kes. Okey, daripada sini, dia akan tanya satu-satu pernyataan tu adakah benar atau palsu. Tapi bukan kedua-duanya. Tak mungkin akan ada dua jawapan. Okey, bagi semua dan sebilangan pula, kadang-kadang setengah tu, dia perlu kita isikan jawapan sama ada ayat itu adalah melibatkan semua ataupun sebilangan. Sebab tu yang saya katakan tadi, dia perlu faham bahasa matematik ataupun ayat matematik. Okey, operasi gabungan ke atas pernyataan. Okey, ni operasi Contohnya ada 2 ayat. Okey, 2 ayat. Ayat yang pertama saya katakan P, ayat yang kedua Q. Okey, bagaimana situasi sekiranya ayat pertama digabungkan dengan ayat kedua, iaitu P dan Q, dengan menggunakan perkataan dan menggunakan perkataan atau. Okey, sekiranya ayat pertama benar, ayat kedua juga benar, bila kita menggunakan gabungan dan benar, dia akan jadi benar. Benar atau benar juga akan jadi benar. Seterusnya, sekiranya pernyataan pertama benar, pernyataan kedua palsu, menggunakan gabungan perkataan benar dan palsu, ianya akan menjadi palsu. Kenapa? Contoh, saya ingin berjumpa dengan 2 orang pelajar dalam masa yang sama. Saya ingin berjumpa Ali dengan Abu. Ali dan Abu mesti ada berjumpa dengan saya pada satu-satu masa yang telah ditetapkan. Tetapi yang datang cumalah Ali. Abu tak muncul. Maka, ia tidak menepati apa yang saya nak. Jadi, benar, yang pertama benar, Ali datang. Yang kedua Abu tak datang. Jadi, saya nak jumpa Dan merujuk kepada kedua-duanya. Maka, ianya menjadi palsu. Kalau sekiranya saya menggunakan perkataan atau, saya nak berjumpa Ali atau Abu, maka ianya akan menjadi benar. Sekiranya pernyataan pertama palsu, pernyataan kedua benar, maka ianya akan, bila digabungkan dengan perkataan dan, ianya akan menjadi palsu, dan bila digabungkan dengan atau, ianya akan menjadi benar. Okey, dan yang terakhir, sekiranya pernyataan pertama palsu, pernyataan kedua juga palsu, bila digabungkan menggunakan perkataan dan, ianya akan juga menjadi palsu, menggunakan atau juga menjadi palsu. Yang kedua, implikasi. Apa itu implikasi? Implikasi ni contoh dalam situasi harian. Okey, kalau awak pergi, saya pergi. Contohnya lah kita janji dengan kawan. Jadi samalah dengan situasi implikasi ni. Jika P, maka Q. Jika saya pergi, awak pun pergi. Okay. Situasi yang kedua, jika P dan hanya jika Q, maka kita pecahkan kepada 2 ayat. Ayat yang pertama akan jadi implikasi 1, yang kedua akan menjadi implikasi 2. Iaitu, jika P di depan, maka Q. Okey, implikasi yang kedua kita akan ambil belakang, jika Q, maka P. Okey, dan yang terakhir dalam bab ni adalah akas. Okey, akas ni dalam istilah lain kita terbalikkan bagi implikasi. Akas tu bagi implikasi. Contohnya, implikasi ni. Jika P, maka Q. Okey, jika P, maka Q. Okey, bila akas, kita akan sebut jika Q, maka P. Dia terbalikkan. Lepas tu kita tentukan, akas itu benar ke tidak? Itu bergantung pada situasi lah. Okey, yang ketiga, hujah. Hujah ada 3 bentuk. Hujah yang pertama, semua A ialah B, semua C ialah A. Kesimpulannya, C ialah B. Kenapa? Kenapa kesimpulan jadi macam ni? Sebab
Semua A telah pun disebut 2 kali. Jadi A dengan A kita takkan sebut lagi dalam kesimpulan. B baru disebut sekali. Dekat premis kedua tak sebut B. Maka B akan disebut dalam kesimpulan. Okey. Hujah bentuk yang kedua. Jika P maka Q. Okey, macam tadi saya bagi contoh. Jika awak pergi, saya pun pergi. P pergi. P pergi maksudnya P tu jadi pergi. Maka Q pun akan jadi pergi. Okey, dia terbalik dengan hujah yang ketiga. Jika P maka Q. Okey, jika awak pergi, saya pun pergi. Bukan Q. Awak tak pergi, maka saya pun tak pergi. Macam itulah istilahnya kita terbalikkan. Bukan Q, maka bukan P lah dalam kesimpulan. Okey. Yang keempat, didaksi dan aruhan. Okey, didaksi ni senang cerita. Didaksi ni macam membuat kesimpulan lah. Aruhan pula ialah proses. Awak kena terbitkan formula. Contohnya awak terbitkan susunan formula. Selepas ni, jujukan. Jujukan apa yang akan berlaku. Kesimpulan umum berdasarkan kes-kes khusus. Dia macam buat satu kesimpulan. Dia tak ada jawapan. Dia cuma dia tak ada nilai. Maksud saya dia tak ada nilai tapi dia ada satu formula lah. Okay, kita tengok contoh soalan penyataan. Nyatakan sama ada penyataan berikut benar atau palsu. 8 tambah 2 sama dengan 10. Dan 2 lebih kecil daripada negatif 3. Gabungan di sini adalah dan. Maka pernyataan ini adalah, okey, kejap lagi kita sambung jawapannya apa. Okey. Soalan yang kedua, sebilangan nombor kuasa 2 sempurna adalah nombor genap. Sebilangan nombor kuasa 2 sempurna. Apa tu kuasa 2 sempurna? 1, 4, 9, 16. Daripada mana dapat? 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. 5 kali 5, 25. Yang belakang tu adalah kuasa 2 sempurna. Sebilangan nombor kuasa 2 sempurna adalah genap. Betul ke tidak? Mari kita lihat jawapan dia. Okey. Balik pada yang tadi, situasi tadi. Dan. Yang ini betul tak? Depan betul. Yang belakang salah. Maka bila dia gabungkan dan, dia akan jadi palsu. Yang kedua, sebilangan nombor kuasa 2 sempurna adalah nombor genap. Betul ke tidak? Sebilangan. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Benar. Sebilangan, bukan semua. Ini gabungan gabungan pernyataan. Okey. Pernyataan 1. A kuasa kosong sama dengan 1. Bagi semua nilai A kecuali A sama dengan kosong. Ini pernyataan 1. Pernyataan ni macam orang bagi satu statement lah. Okey. Statement yang kedua. Okey. Semua nombor perdana adalah nombor ganjil. Ya ke? Okey, macam mana kita nak gabungkan pernyataan di atas untuk membentuk pernyataan baru yang benar atau palsu? Sekiranya kita nak membentuk pernyataan benar, dua-dua ni kita kena gabungkan dan kita kena jadikan dia satu pernyataan benar. Jadi bila kita nak jadi pernyataan benar, maksudnya dua-dua kena betul lah. Kan? So, kalau kita nak membentuk pernyataan benar, kita nak jadikan betul lah maksudnya. Kita nak gunakan benar, kita nak gunakan dan atau untuk membentuk benar atau palsu. Okey, kalau benar maksudnya dua-dua mesti betul. Kalau atau salah satu betul dikira betul. So kalau kita tengok kat sini, pernyataan 1 betul ke salah? Okey. Pernyataan 1 adalah betul. Pernyataan 2, semua nombor perdana adalah nombor ganjil. Salah sebab 2 adalah satu-satunya nombor perdana yang nombor genap. Maka pernyataan pertama benar, pernyataan kedua palsu. Kalau kita nak gabungkan menggunakan dan ataupun atau untuk membentuk jadikan dia benar. Saya ulang semula Yang ni benar, yang ni palsu. Kalau kita nak gabungkan, nak jadikan dia pernyataan benar, maka kita perlu gunakan gabungan atau. Sebab apa? Pernyataan 1 betul, pernyataan kedua salah. Jadi, untuk jadikan statement ni benar, kita perlu gabungkan menggunakan atau. Untuk menjadikan dia palsu, kita gunakan gabungan dan. Sebab apa? Bila dan salah satu palsu, maka dia akan jadi palsu. Boleh? Okey, saya teruskan contoh soalan implikasi. Nyatakan akas. Okey, implikasi saya ambil yang paling agak sukar sikit lah. Akas. Nyatakan akas bagi pernyataan berikut. Seterusnya tentukan sama ada akas yang benar atau palsu. Contoh. Jika X kuasa 3 sama dengan 27, maka X sama dengan 3. Akas dalam erti kata lain adalah terbalikkan. Jawapannya. Jika X sama dengan 3, maka X kuasa 3 sama dengan 27.
Okey, ini akas sebab kita dah terbalikkan pernyataan tadi. Okey, kita terbalikkan. Adakah betul statement ini? X kuasa 3, X sama dengan 3, maka X kuasa 3 sama dengan 27. 3 kuasa 3, 27. Maka akas ini adalah benar. Tak semua akas akan jadi benar. Okey, contoh kedua. Jika P lebih besar daripada 5, maka P lebih besar daripada 3. Akas. Terbalikkan. Bila kita terbalikkan, jika P lebih besar daripada 3, maka P lebih besar daripada 5. Betul lah? P lebih besar daripada 3. 4, 5, 6. Maka P lebih besar daripada 5. Tak. 4 tak besar daripada 5. Maka ianya menjadi palsu. Okey, kita tengok contoh soalan percubaan yang terbaru ni. Soalan perlis. Saya ambil contoh soalan perlis. Okey, lengkapkan pernyataan di bawah dengan pengkuantiti semua atau sebilangan. Kita fahamkan ayat dekat belakang dulu. Matriks 2 kali 2 mempunyai matriks songsang. Semua atau sebilangan. Okey, semua atau sebilangan. Maka jawapan dia adalah sebilangan. Bukan semua matriks 2 kali 2 mempunyai matriks songsang. Okey. Okey, soalan B. Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Okey, implikasi. Okey, bilangan subset bagi P ialah 8 jika dan hanya jika, maka kita buang perkataan. Okey, yang pertama kita perlu wujudkan implikasi 1, implikasi 2. Yang kedua, kita potong perkataan jika dan hanya jika. Jadi kita ambil yang pertama sebagai implikasi 1 dan yang kedua sebagai implikasi 2. Maka jawapan kita adalah jika bilangan subset bagi P ialah 8, maka N dalam kurungan P, N ni adalah bilangan. Bilangan bagi P ialah 3. Apa akan berlaku pada implikasi 2? Terbalikkan. Jika bilangan P sama dengan 3, maka bilangan subset bagi P ialah 8. Okey. Soalan C. Hasil tambah sudut pedalaman sebuah poligon ialah N tolak 2 darab 180. Okey, ini adalah formula asas. Buat satu kesimpulan secara didaksi. Didaksi maksudnya apa? Akan dapat sampai jawapan akhir. Maka kita masukkan formula ikut bilangan heptagon. Sudut pedalaman sebuah heptagon. Heptagon mempunyai 7 sisi. Maka 7 tolak 2 darab 180. Ataupun kita terus dapat 5 darab 180. Jawapannya adalah 900. Terus dapat markah penuh 2.